أعوذ بالله من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخان المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه ما وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, muka surat 10 bahagian harus akli. Jadi masuk bab ketiga, bahagian harus akli. Bahagian harus pada akal, bangsa akal. Ya tu ya nisbah lah. Adalah harus akli itu, harus bangsa akal itu khabar terbahagi dua, juga dua, iaitu nazari dan juga daruri. Yang pertamanya harus akli daruri, iaitu harus akli daruri itu menghukumkan sesuatu boleh terima ada, yakni boleh terima sungguh. Sungguh lebih umum daripada ada lebih khusus daripada sungguh. Sebab setiap benda yang ada semestinya sungguh, tapi tidak semua benda sungguh semestinya ada. Itu kita ulang balik tu. Dan tiada, yakni tidak. Boleh terima sungguh dan tidak, yakni tidak sungguh. Secara jalan berganti-ganti. Kalau duduk sekali, mustahil akal. Kalau cabut dua sekali dalam satu masa, mustahil akal. Kalau satu masa bergerak, satu masa diam, hak tu harus. Bergerak dan diam, kita tarik dua-dua, dia tidak bergerak, dia tidak diam, mustahil. Dia bergerak dalam masa yang sama, dia diam, itu pun mustahil pada akal. Menghukumkan suatu boleh terima ada, yakni boleh terima sungguh, dan tiada, yakni tidak, secara jalan berganti-ganti. Dengan tidak berkehendakkan bahasan, dengan tidak berhadapkan kepada perbahasan, dan mendirikan dalil dan mendatangkan dalil. Dalil apa? Dalil tafsili. Tafsili. Adapun dalil ijmali itu pun dalil dah tu, cuma tidak dapat merungkaikan syubhat. Seperti menghukumkan keadaan seseorang itu ada kalanya seseorang seseorang bergerak, yakni bergerak pada satu masa, atau diam, yakni diam pada satu masa yang lain. Gerak satu masa atau diam satu masa yang lain. Tu tak payah fikir tu. Orang kafir pun terima, orang Yahudi terima, Nasrani terima, orang Islam lagi terima. Sebab mengakal. Memang akan tak lepas daripada gerak dan diam. Sama ada diam saja kemudian bergerak, atau gerak dulu kemudian berdiam. Apa itu diam, apa itu gerak? Apa itu diam, apa itu gerak? Gerak ni ialah pada saat yang pertama di tempat A, pada saat yang kedua di tempat lain. Tu mudah tu. Okey, maknanya satu benda itu dikira bergerak apabila pada saat yang pertama duduk di tempat A, ni A,
kemudian saat kedua dia pergi tempat lain, iaitu tempat B, maka tu dipanggil gerak. Kalaulah saat yang pertama di tempat A dan saat yang kedua di tempat A juga, itu dipanggil diam. Tu bezanya. Gerak macam mana? Gerak sesuatu benda tu pada saat yang pertama ada di tempat A, kemudian saat yang kedua di tempat lain, maka tu dipanggil gerak. Kalau diam, saat pertama di tempat A, saat kedua pun di tempat A. Okey. Jadi nak bergerak, ulama sebut lazim daripada bergerak mesti dia mula dengan diam dulu. Tapi tidak lazim diam bermula dengan gerak. Mesti benda yang bergerak asalnya diam. Tapi benda yang diam bukan asalnya bergerak. Gitu. Okey, dalam kitab lah sebut. Okey, dalam Hasyiah Dusuki ke Syarqawi dia kata tidak lazim daripada bergeraknya sesuatu asalnya ialah diam. Dia diam dulu baru bergerak. Tidak lazim diam sesuatu benda asal daripada bergerak. Sebab diam tu asal dia, asal diam. Gerak tu asalnya pun diam, tapi diam asalnya bukan gerak. Tu. Faham tu? Tu daruri. Nombor 2, harus aqli nazari. Harus bangsa akal, bangsa nazar, bangsa yang perlu fikir panjang dan mendirikan dalil. Iaitu harus aqli nazari itu menghukumkan sesuatu boleh dijadikan atau tiada, yakni tiada boleh dijadikan dengan berkehendak kepada bahasan dan mendatangkan dalil-dalil. Okey, dia beza dalil dengan burhan. Teringat, dia beza dalil dengan burhan atas qaul dhaif, atas pandangan mu'tamad. Burhan dan juga dalil itu sama. Burhan tu jamak dia barahin lah, ummul barahin. Barahin tu jamak bagi burhan. Okey, jadi burhan dengan dalil sama atas qaul mu'tamad. Tapi sebahagian ulama membezakan dia. Okey, setiap burhan semestinya dalil, tapi tidak semua dalil ialah burhan. Allah, sekejap. Tu dia. Okey, setiap burhan semestinya dalil, tapi tidak semua dalil itu ialah burhan. Tu. Sebab apa? Sebab burhan ni ialah susunan dalil yang menghasilkan natijah yang yakin. Burhan itu ialah susunan dalil untuk menatijahkan satu hasil ataupun nak menghasilkan suatu natijah. Dalam mantik dia panggil qiyas, dan qiyas-qiyas yang dibuat dalam kitab-kitab akidah ni lah dipanggil burhan, dalil tafsili. Burhan ni dalil tafsili. Tapi kalau sebut dalil tak semestinya burhan, sebab dalil contohnya alam ini bukan burhan. Alam ini tu dalil sahaja, kerana dia tidak menyusun qadiyah-qadiyah, tidak menyusun premis-premis, ayat-ayat yang menghasilkan natijah yang yakin. Sebab dalilnya alam ini sahaja. Tu beza dia. Jadi qaul mu'tamad sama, tapi yang sebahagian ulama membezakan dia. Setiap burhan itu dalil, tapi tidak semua dalil itu burhan. Tu. Habis. Tu teringat tu kita baca, kita teranglah. Kita tak mau nak terang panjang-panjang, tak habis lagi. Ini dia panggil kira daurah lebih kurang itulah, daurah harian. Seperti memberi Tuhan orang Islam, yakni memberi oleh Tuhan akan orang Islam sifat yang tiada beramal itu pahala. Allah Ta'ala Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang yang tidak beramal. Boleh tak? Harus pada akal? Harus pada akal. Tapi harus pada akal tu dia nazari. Apa nazari? Perlu datangkan dalil. Perlu datangkan dalil Quran atau hadis. Supaya dapat diterima di akal bahawasanya betul lah. Tu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan boleh beri pahala kepada
orang yang tidak beramal. Bahkan boleh beri pahala kepada orang kafir, boleh. Boleh beri pahala kepada orang maksiat, boleh. Boleh beri dosa kepada orang yang buat taat, boleh. Dan boleh beri dosa kepada orang kafir pun boleh. Tu orang kafir memang berdosa lah, lagi pula kafir. Jadi harus belaka, tak ada masalah, tapi kena datangkan dalil lah. Maka tidak dengan senang akal menghukumkan hal itu. Hal yang mengatakan Allah Ta'ala memberikan pahala kepada orang yang tidak beramal tu. Harus senang, tidak senang, susah nak terima. Bila susah, kena datangkan dalil secara nazari. Dia boleh tengok supaya akal dapat fikir, oh betul lah apa yang disebut tu. Melainkan yakni mudah diakal untuk faham, senang diakal untuk faham tu dengan diadakan bahasan dan dalil-dalil yang menunjukkan harus pada Tuhan memperlakukan seperti itu, seperti kata Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala kepada orang yang tidak taat. Boleh. Allah Ta'ala boleh beri pahala kepada orang kafir, boleh. Allah Ta'ala boleh beri dosa kepada orang yang taat, boleh. Itu semua harus pada akal sahaja. Tu. Okay. Habis. Tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal. Tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal. Andai kata apabila kita dapati kemudian daripada wajib. Ni dia panggil tanda-tanda. Apa dia? Alamat-alamat yang menunjukkan hukum akal. Hukum akal kan ada 3. Wujub, istihalah, jawaz. Itu secara tepat. Tapi dalam kitab akan sebut wajib, mustahil, jaiz. Atau wajib, mustahil, harus. Itu atas jalan tasamuh. Atas jalan tasamuh. Kalau wujub, istihalah, jawaz, itu hukum akal. Itu atas dasar masdar. Istahala, yastahilu, istihalatan. Okay. Jaza, yajuzu, jawazan. Masdar. Tapi kalau akal hukum itu wajib, mustahil, harus ataupun jaiz. Ini atas wazan isim fa'il. Kalau akal hukum atas dasar isim fa'il. Mustahilun isim fa'il, wajibun isim fa'il, jaizun isim fa'il. Kalau hukum akal itu atas dasar masdar. Istihalah, wujub, wajaba, yajibu, wujuban. Fahuwa wajibun. Fahuwa wajibun isim fa'il. Kalau wujub masdar. Wujub masdar tu hukum akal. Wajib akal hukum. Okay. Jadi nak bagi tahu kalau kitab Jawi ni mana satu hak wajib, mana satu hak mustahil, mana satu hak harus, diterjemah bagaimana? Tu. Ini atas jalan tersamu ni. Sepatutnya dia kena kata wujub, istihalah, jawaz sebab dia hukum akal. Tu. Okay. Andai kata apabila kita dapati kemudian daripada wajib perkataan bagi, yakni wajib bagi Allah, kidam contohnya, atau pada wajib pada Allah, kidam contohnya. Maksudnya wajib perkataan bagi itu selepas dia ada perkataan bagi atau selepas wajib ada perkataan pada tu wajib akli. Itu bermakna wajib akli, bukan wajib syarak, bukan wajib adat. Bila kata wajib bagi Allah, wajib pada Allah, itu wajib akli, wajib bangsa akal, bukan wajib syar'i, wajib bangsa syarak yang dosa pahala tu, dan bukan wajib adat. Tu bahasa dalam kitab Jawi. Habis. Mana lagi? Kita wajib akli. Apabila titik situ. Apabila kita dapati kemudian daripada mustahil perkataan atas atau pada, maksudnya selepas daripada mustahil itu ada perkataan atas atau pada tu mustahil aqli. Jadi mustahil aqli ada mustahil atas. Kalau wajib, wajib bagi ataupun wajib pada, mustahil pada. Itu menunjukkan mustahil aqli. Habis. Dan apabila kita dapati kemudian daripada wajib
perkataan atas, yakni wajib atas mukallaf. Maksudnya wajib. Selepasnya ada perkataan atas tu wajib syar'i. Beza. Kalau wajib bagi, wajib pada akal. Wajib atas setiap mukallaf mengenal Allah, yakni wajib atas syarak, atas jalan syarak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya wajib pada Allah bersifat kidam, yakni wajib bagi Allah bersifat kidam, yakni wajib akal. Wajib dari sudut akal Allah Ta'ala bersifat kidam. Habis. Lagi. Dan apabila kita dapati kemudian daripada wajib, apa dia? Habis tu. Okey. Wajib syar'i. Apa dia wajib syar'i? Dia buat kurungan. Barang yang diperbuat dapat pahala dan ditinggalkan dapat dosa. Yakni ditinggalkan barang tersebut dapat dosa, ditinggalkan, diperbuatkan barang tersebut dapat pahala. Apa dia barang? Perkara perbuatan lah. Barang yakni perbuatan yang diperbuat dapat pahala dan perbuatan yang ditinggalkan dapat dosa. Tu ialah wajib syar'i. Kalau mandub syar'i lain, makruh syar'i lain, karahah syar'i. Mandub syar'i, harus syar'i lain, ni harus akli lain, harus syar'i lain, haram syar'i lain. Habis. Itu tanda dia. Okey. Habis. Kenyataan yang kedua. Dah mana harus? Haruslah. Harus pada. Itu ya, harus pada. Tu. Wajib, mustahil, harus, boleh kata pada lah ke? Wajib pada Allah, mustahil pada Allah, harus pada Allah. Tu. Kalau main wajib bagi, nak beza antara wajib bagi dengan wajib atas. Hak tu je yang paling penting pun. Tu, hak tu yang paling penting. Dan lagi satu, mustahil atas. Dia tidak bahasakan sebagai mustahil bagi Allah dah. Mustahil atas Allah. Tu. Okey. Kalau harus pada Allah pun boleh. Harus bagi Allah boleh, tak ada masalah. Sebab itu dia tak sebut dah. Sebab yang nak tunjuk perbezaan sahaja. Kalau kata mustahil atas, itu mustahil akli. Wajib atas, wajib syar'i. Wajib bagi, itu adalah wajib akli. Habis. Kenyataan yang pertama sudah settle. Yang kedua, kenyataan yang kedua. Awak ni. Kenyataan yang kedua. Perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Perhatian, tanbihun menjadikan alam. Apa menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam ni? Kita duk kata Tuhan yang menjadikan alam ni. Apa dia maksud Tuhan? Macam mana cara kita macam mana nak mensabitkan Allah Ta'ala ni, Tuhan Allah Ta'ala ni adanya alam ini kerana adanya Tuhan, ataupun alam ini menunjukkan adanya Tuhan. Macam mana? Sungguhnya dhamirul hali wasya'an, jika seorang berfikir dan menilik, atau dia kata berfikir, memperhatikan kejadian alam, memperhatikan, menilik tu sama tu. Kejadian alam ini, jawab bagi jika, niscaya ia seorang dapat petunjuk. Tunjuk apa? Bahawa Tuhan yang menjadikan dia, menjadikan seorang itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri engkau itu tidakkah kamu melihat? Itu dalil ijmali. Seseorang ada dalam Durus Samin, seorang ulama yang bernama, dia cerita seorang ulama yang bernama Al-Asmu'i rahimahullahu ta'ala. Apabila baca wa fi anfusikum afala tubsirun, tu, maka orang Arabi pun mengaku betul pada diri kita ni lah menunjukkan adanya Allah. Tu, buruj-buruj di langit itu menunjukkan adanya Tuhan. Tapak
Lepas tu dia kias ke makhluk pula. Tahi unta ni menunjukkan ada yang unta. Tapak kaki, bekas tapak kaki yang berjalan ni menunjukkan ada yang jalan, ada yang berjalan. Maka alam ini ada yang menciptanya. Burus-burus ini menunjukkan ada yang menciptanya. Laut-laut yang ada ombak menunjukkan ada yang menciptanya. Langit bumi yang serba indah menunjukkan ada yang menciptanya. Dia sebut Arab. Orang Arabi tu. Itu dalil ijmali lah tu. Dalil ijmali. Sudah lepas fardu ain akidah dia. Tu. Kalau mengaku ketuhanan itu. Okey. Lagi. Jadi petunjuk dalil bagi kata Allah Ta'ala ni wujud. Alam ni sebagai dalil, Allah Ta'ala tu madlul, yang ditunjuk. Dalil tu pertunjukan, yang ditunjuk tu madlul. Madlul Allah Ta'ala, dalil alam. Okey. Maka umbi dan puncanya puncanya dhamirul hali wasya'an. Boleh juga. Umbi tu asal lah, asal, punca, terbit, tempat terbit, tempat keluar. Tu semua tu. Ialah dari mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat esa, sifat wahdaniyah ialah asyrafus sifat. Semulia-mulia sifat daripada segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibahaskan. Itu dalam kitab Tijan Darari syarah kepada Ar-Risalatut Tauhid Imam Al-Baijuri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah kata, semulia-mulia sifat yang dibahaskan antara segala sifat Allah Ta'ala ialah sifat wahdaniyah. Sifat apa? Wahdaniyah. Sifat keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, keesaan Allah kepada af'al, yang menunjukkan Allah je yang buat semua ni. Tu. Okey. Habis. Jadi bagaimana kenyataan di bawah ini? Maka umbi dan puncanya yang kata Tuhan yang menjadikan dia pun boleh. Atau nak kata puncanya dhamirul hali wasya'an pun boleh. Ialah dari mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kenyataan di bawah ini? Yang pertama, yakni sebagaimana kenyataan di bawah ini. Dia bawa mari berapa? 3, 4, 3. Dia bawa mari 3 keadaan. Pertama, kamu lihat pada suatu benda atau kejadian seperti kerusi-kerusi, meja dan sebagainya. Niscaya kamu dapati kerusi-kerusi meja itu tidak boleh ada dengan sendirinya, kerusi-kerusi meja. Melainkan, yakni boleh ada kerusi-kerusi meja itu, kamu percaya ada yang membuatnya, kerusi-kerusi meja. Hak tu dalil makhluk. Itu dalil sesama makhluk je baru, belum Allah Ta'ala lagi. Tak payah kata kerusi meja. Buat pen. Buat benda yang kecil, pemadam ke, rubber, sharpener ke, gorek ke. Ada orang buat. Dia tidak boleh ada dengan sendiri, melainkan ada syarikat yang buat, company yang buat, kilang yang buat pensel, pen dan sebagainya. Maka itu kita boleh percayalah, mesti ada orang buat. Demikian juga kita kiaskan qiyasus syahid 'alal ghaib. Bab ni bolehlah qiyasus syahid 'alal ghaib. Kita kiaskan benda yang sudah ada kepada benda yang tak ada. Qiyasus syahid mengkiaskan benda yang syahid, benda yang nampak. Nampak sekarang ni kita nampak kursi meja tu mesti ada yang tukang buat. Alal ghaib, kita kias pada ghaib. Mana ghaib? Allah Ta'ala kita tak nampak sekarang ni. Tapi sekarang alam ni serba canggih. Mesti ada yang ciptanya. Walaupun kita tak tahu. Ghaib, kita tak tahu siapa pencipta dia yang sebenar. Tapi itu menunjukkan ada pencipta yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga segala kejadian alam ini. Alam ini menyeluruh, segala alam, termasuk manusia, jin, binatang dan sebagainya. Tidak boleh ada, melainkan, yakni boleh ada yang membuatnya alam ini, iaitu Tuhan. Dan yang mengadakannya alam ini, tu.
Titik. Yang membuat dan yang mengadakan. Khalaqa wa ja'ala. Kita ja'ala sahaja tanpa khalaqa. Allah Ta'ala boleh cipta daripada tiada kepada ada. Dan ada kepada tak ada. Kita hanya merumuskan benda yang ada menjadikan suatu benda yang lain. Itu ja'ala. Allah Ta'ala khalaqa. Habis. Maka, mana dia? Tidak boleh mengadakan dengan pandangan kau. Di mana dia? Dan yang mengadakannya. Okay. Yang demikian, yakni yang demikian yang tersebut itu dengan pandangan kamu yang pertama ini, maka dapatlah kamu beriktiqad dan percaya apa muradih itu. Alam ini tidak boleh ada dengan sendirinya. Alam ini tak boleh ada dengan sendiri. Melainkan, yakni boleh ada alam ini. Ada yang mengadakan, ada yang mengadakan adanya alam itu. Ada yang mengadakan adanya, yakni akan adanya alam itu. Tu, yakni kewujudan alam itulah. Ada yang mengadakan alam itu, adanya, yakni wujudnya alam itu. Berlakunya kewujudan alam sebab ada yang mengadakan. Tu yang pertama. Tu burhan. Itu boleh jadi burhan lah tu. Boleh jadi burhan dah. Tu. Tusung itu tu. Boleh jadi dalil tafsiri dah. Tapi dalil tafsiri cara dia lah. Dia mengkiyahkan. Qiyasus syahid al-ghaib. Dia kata, ni kita ni. Imam Abu Hanifah buat benda sama pada etis. Satu hari etis nak berdebat dengan dia. Tu. Semua pakat ramai turun. Imam Abu Hanifah tak sampai ke sudah. Etis ni gelak lah. Ni aku menang lah ni. Tu, dia penakut ni, tak main. Tiba-tiba Imam Abu Hanifah mari. Tapi mari lambat lah. Etis pun tanya, sebab apa mari lambat? Wahai Abu Hanifah, takut ke dengan aku ni? Imam Abu Hanifah pun kata, tak, bukan takut. Tadi aku nampak, aku nak pergi tempat ni, aku nampak kayu tadi bergerak sendiri. Membentukkan perahu. Rapat, jadi sekok perahu lah, jadi sebuah perahu. Kemudian aku pun naik atas dia dan dia jalan sendiri tanpa aku yang menjalankan dia. Dia pun jalan sendiri. Sampailah ke tempat sekarang ni. Etis tu kata, "Heish, hang duk mengarut apa?" Dia. "Hang duk mengarut apa ni? Mana boleh? Kayu bergerak sendiri, kemudian jadi kapal. Jadi perahu tu gerak sendiri pula, mana boleh?" Imam Abu Hanifah kata, begitu pun tak boleh, apatah lagi alam ni. Alam ni mesti ada yang menciptanya, mesti ada yang menggerakkan falak dia dan sebagainya. Habis etis. Dan yang itulah. Tu burhan. Dapat merungkaikan syubhat etis tu. Syubhat etis yang kata tidak ada Tuhan. Dia cuba untuk menggunakan dalil akal juga, secara akal. Maka terputuslah fabuhital ladzi kafar. Kalau dalam Quran fabuhital ladzi kafar tu tuju kepada Namrud. Namrud pun sama, Nabi Ibrahim berdebat dengan dia cara akal juga. Tu. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku ni boleh menghidupkan dan mematikan. Kemudian Namrud kata, wa ana uhi wa umit, dan aku juga boleh menghidupkan dan boleh mematikan. Dia pun ambil orang tua, dia pergi bunuh. Tu aku matikan. Dia ambil orang muda, dia biarkan dia hidup. Ni aku menghidupkan. Nabi Ibrahim pun kata, tak apalah, biarlah. Dia panggil taslim jadali. Dalam ilmu perdebatan, dia panggil taslim jadali ni, dia biarlah. Okeylah, tak apalah, bagi can. Sepatutnya kalau aku nak boleh kritik tu, aku boleh kritik dah. Menghidupkan dengan makna daripada tak ada kepada ada. Matikan daripada ada kepada tak ada. Tu. Tapi tak apalah. Kemudian dia kata, Tuhan aku boleh menerbitkan matahari barat ke timur. Hang boleh tak buat lagu tu? Fabuhital ladzi kafar. Maka tercengang-cenganglah Namrud itu yang kafir. Dia kafir. Tak boleh buat lah. Macam mana nak terbitkan matahari barat? Dia bukan ada pun. Matahari tu bukan milik dia. Tu akal tu. Semua akal tu. Siapa yang kata guna akal, hujah akal ni tak kena? Siapa kata? Wahabi dia kata. Nabi Ibrahim, rasul-rasul bijaklah kau, dia pun berdebat guna akal. Sebab orang kafir tak terima Quran hadis, buat apa? Dia terima benar akal je. Tu.
Ayat Quran tak payah dah jadi dalil akidah. Sebab ayat Quran memang kita etikad dah. Itu ayat Quran, itu betul. Kul huwallahu ahad tu dah. Buat apa lagi nak jadi dalil? Siapa engkar kul huwallahu ahad pun kafir dah. Bukan engkar wahdaniyah. Engkar kul huwallahu ahad tu menunjukkan wahdaniyah Allah. Kafir dah. Tu. Ini nak engkar wahdaniyah Allah. Kita tahu dah wahdaniyah Allah. Kita terpaksa terima. Oh, Allah Ta'ala wahdaniyah. Allah Ta'ala esa sebab ada dalil Quran. Kul huwallahu ahad. Mari datang dalil akal menyokong lagi, menguatkan lagi. Kul huwallahu ahad itu menguatkan lagi keyakinan dia. Oh, betul sungguhlah Allah Ta'ala ni esa. Itu yang kita nak. Bukan dia sekadar kata, oh betul lah Allah Ta'ala esa sebab Allah Ta'ala sebut kul huwallahu ahad. Gitu ya. Tu dia masih dalam keadaan terpaksa mengaku Allah Ta'ala esa. Dalam keadaan hati dia masih ragu-ragu. Dia kedok ni. Mari dalil akal, mari support. Oh, memang jelas sungguh Allah Ta'ala esa. Gitulah sifat-sifat lain. Kecuali sifat sama, basar, kalam. Itu hukum akal, hujah akal dia lemah. Sebab tidak ada kaitan dengan menciptakan alam. Sifat kalam tidak ada kaitan dengan menciptakan alam. Sifat sama, basar pun tidak ada kaitan dengan menciptakan alam. Sebab tu jadi dalil akal tu lemah. Maka diutamakan dalil naqli. Didatang keselepasan dalil akli sebagai penguat saja. Habis. Itu yang pertama. Yang kedua ni agak panjang lah. Yang kedua ni pun agak panjang. Jadi ni pun nak dekat pukul 10 dah. Jadi kita berhenti setakat dulu. InsyaAllah sambung pada esok hari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.